الحمد لله رب العالمين. Recording is on. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودليل ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang kita perolehi dalam hidup, iaitu menikmati nikmat wujudnya kita di atas muka bumi ini pada menggantikan kebesaran, pada menggantikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharapkan kita hamba yang senantiasa diberi pengenalan dan diberi dengan pengetahuan tentang diri kita dan tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Apa abang semua no? Sihat? Sihat, alhamdulillah, Ustaz. Okey. Hari ini kita panjang umur, kita jumpa lagi. No. Kita sagat lagi satu dua benda atas kepala kita bagi betul-betul kita faham. InsyaAllah. Okey. Ada apa-apa nak kita bincang? Tak mau bincang, mari saya ajak bincang. Patutnya dalam hidup kita ni, setiap hari, kita tak perlu tengok benda lain pun. Kita tak perlu ketahui benda lain pun. Dan tak ada benda apa pun kita nak ketahui. Melainkan satu je, Tuhan. Seronok ke, susah ke, indah ke, buruk ke, sama ada ia menyenangkan atau ia menyusahkan, yang kita nak cerita adalah Tuhan. Selayaknya apa yang kita miliki dan apa yang kita nikmati, yang kita nak habaq tu Tuhan. Tetapi kenapa kita manusia banyak lupa dekat Tuhan tu? Kita duk cerita tentang kita. Kita duk habaq tentang kita. Kita lupa nak habaq tentang Tuhan. Sedangkan semua yang kita cerita tentang diri kita adalah cerita Tuhan. Tapi malangnya, kita masih lagi kabur. Masih lagi terhijab daripada Tuhan tu. Sedangkan sangat mustahil Allah Ta'ala itu boleh dihijab. Sangat mustahil. No. Apa tu, bagaimana mungkin Allah Ta'ala ditutupi oleh sesuatu padahal dia lebih jelas dan terang daripada segala sesuatu. Maka mustahil lah. Tiba-tiba masih lagi kedengaran suara-suara sumbang. Menyatakan sesuatu yang bukan Tuhan. Menyatakan sesuatu yang jauh sangat dari Tuhan. Kenapa itu mesti berlaku pada hidup manusia? Sedangkan manusia suka ataupun tidak, dia tak boleh lari dari Tuhan dia. Kenapa perbicaraan dia tak menampakkan tentang Tuhan? Tak menampakkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia terhijab. Dia terhijab dengan diri dia sendiri. Terhijab dengan ilmu dia sendiri. Terhijab dengan amalan dia sendiri. Maka kita mengharapkan kita manusia yang Allah Ta'ala lepaskan kita daripada segala hijab. Okey. Tanya. Di semua ayat nak kena lupa semua ni tanya. Soalan.
masih ada orang boleh bercerita yang lain. Sedangkan ketika dia nak bercerita, Tuhan yang lebih hampir. Sedangkan bila dia nak bercerita, Allah Ta'ala yang lebih jelas. Bila dia nak bercerita, Allah Ta'ala yang lebih dekat dengan dia. Tetapi dia masih bercerita tentang yang lain. Dia tak bercerita tentang bagaimana Allah Ta'ala dengan dia. Kerana dia terlalu terhijab oleh segala sesuatu. Okey Ustaz, soalan. Ya. Hijab tu buat sendiri ke macam mana Ustaz? Hijab tu atas ilmu yang diberi dan kita meletakkan dia sebagai hijab. Buatnya ya. Bukan Allah Ta'ala letak pun kita yang create dia bagi dia dah. Okey Ustaz, soalan daripada Bukhari. Macam mana nak keluar dari sangka atau hijab yang terlalu tebal ni Ustaz? Jangan ada pandangan terhadap yang lain, baru boleh keluar. Kalau masih ada pandangan terhadap yang lain, contoh, duk tengok laut tu sebagai laut yang tak melihat di balik laut yang kita tengok tu, ada yang lebih terang. Ada yang lebih terang di balik kejadian laut tu. Paling tidak, ada kehendak di balik kejadian laut. Tetapi masa hati kita masih melihat laut. Ada kehendak yang menjadikan laut dan ada yang tersembunyi rahsia di balik kejadian laut. Maka kita masih lagi melihat laut. Tak melihat kehendak tu. Kehendak atas yang mencipta tu kita tak lihat. Maka dia akan menjadi hijab dan hijab. Hari demi hari, saat dan waktu demi saat dan waktu. Maka tak mungkin kita mudah terlepas dengan mudah tentang hijab yang seperti ini. Okay, next. Next. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa gerangan? Saya Najib dari Selangor Ustaz. Oh, ya Najib, silakan. Okay, Ustaz, saya nak tanya macam mana saya nak bezakan antara sangka-sangka dan kebenaran. Sebabnya yang apa yang saya nampak sekarang ni, yang dulu saya anggap kebenaran tu, bila dah dengar Ustaz ceramah ni dah jadi macam sangka-sangka. Sebenarnya kebenaran hak saya faham dulu tu rupa-rupanya sangka-sangka. Macam mana nak beza Ustaz? Masih Ustaz. Okey, macam mana nak beza hak dulu tu sangka-sangka. Okey, nak kena tahu. Sangka tu lagu mana? Nak sangka lagu mana? Nak tahu sangka yang macam mana? No? Sangka hak macam mana? Sangka tentang Tuhan ke? Sangka tentang diri ke macam mana? Macam contoh dululah saya apa ni, pengetahuan saya kata semayang ni macam ni menyembah Tuhan apa semua. Tapi sekarang ni ternyata tu kita sangka-sangka apanya. Okey, macam mana nak hilangkan tu? Kena ada ilmu asas mengenai ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. No. Baik, soalan mudah aja yang saya tanya. Perlukah Tuhan kepada solat kita atas akal ni? Siapa tadi? Akmal. Tahu dia tadi? Rafi. Apa nama? Najib. Najib. Okey. Banyak sangat tak tahu Najib. Okey. Najib. Perlukah Tuhan kepada solat kita? Hello. Sorry Ustaz, putus kat sini putus. Okey. Najib. Perlukah Allah Ta'ala kepada solat kita tu? Tak perlu. Tak perlu lah. Kalau tak perlulah, kita duk solat selama ni kenapa? Kalau Tuhan tak perlu. Yang macam saya faham tu, yang Ustaz bagi faham tu, itulah apa ni, anugerah Allah. Jadi sangka kita dulu ni,
sangka kita dulu ni, boleh sangka tu kerana kita dengan Tuhan kita rasa terpisah. Tuhan satu bab, kita satu bab. Maka di sini sangka sampai. Kita merasakan Tuhan ada di suatu keadaan, kita berada di suatu keadaan. Maka bila kita jadi macam tu, kita pula bersangka, Tuhan tak tahu sebelum kita buat, dia akan tahu lepas kita buat. Sangka kita, Tuhan tak tahu. Lepas kita buat baru dia tahu. Di mana sangka kita tu? Di niat. Niat kita nak sembahyang kerana Allah. Tu niat tu. Kita sangka, kita buat sembahyang ni kerana Allah dan Tuhan tak tahu. Selepas kita duk ingat baru Tuhan tahu. Itulah dia main. Pasal pemain tu berlaku. Pasal ada dua. Tuhan satu bab, kita satu bab. Ada dua tu. Maka bersangkalah kita. Dan kita lupa pula nak boleh bagi bersangka tu dengan siapa. Bersangka tu memang kita. Dan dia tak bagi kita bersangka pun. Kita yang nak bersangka. Tapi dengan siapa? Mestilah dengan dia. Kalau dengan dia jadi ke dua? Tentu tak jadi dua, jadi satu. Kalau jadi satu, semayang nak tunjuk kat siapa? Solat kita ni nak tunjuk kat siapa? Bukan tak buat solat. Tapi solat ni nak present dekat siapa? Maka bila kita sangka dua, maka solat tu jadilah kita duk angan-angan, sangka-sangka dengan Tuhan. Kita buat, ya Allah, aku semayang kerana hang. Dan jarang kita duk ingat, ya Allah, terima kasihlah bagi aku boleh semayang. Dan terima kasihlah bagi aku boleh dekat dengan hang dengan semayang. Kita duk kata, ya Allah, terima kasih bagi aku semayang. Dan terimalah semayang aku. Itu lagi teruk lah. Jadi, apa nama? Nazim. Apa nama tadi? Najib. Sorry. DM. Tuan ni terjadi. Jadi, sangka kita tu timbul kerana kita meletakkan Tuhan tu asing dari kita. Tu sangka tu timbul. Tuhan tak pernah asing. Dia kata dalam Quran dia sebut wa huwa ma'akum. Kemana saja kamu berada, kemana saja diri kamu, ainama kuntum. Aku sentiasa berserta kamu. Satu ke dua? Satu. Mesti satu. Bila satu kita nak sangka apa? Kita buat dengan dia, kita rasa dengan dia, kita boleh semua dengan dia. Tiba-tiba kita nak abang dengan dia. Wahai dengan dia kita lupa. Tanpa dia mana boleh kita nak berjalan. Tapi dia tak berjalan lah yang berjalan kita. Tapi dengan siapa? Ya. Dengan dia. Maka pasal apa sangka tu boleh timbul? Kerana kita selalu meletakkan Tuhan itu asing dari kita. Okey, Jid? Okey, Ustaz. Okey, Alright. Terima kasih, Ustaz. Okey, Ustaz. Jadinya, jika solat tu tak ada rasa, Ustaz, adakah tu sia-sia, Ustaz? Tak sia-sia. Selama tak ada rasa, itulah paling sempurna. Selama dia tak pernah tak solat, tapi dia tak pernah ada rasa, orang tu sempurna. Cuma tak syok lah pada dudukan hamba, dia tak syok, dia tak dapat rasa. Oh, okey. Sebab ada rasa, cuma dia tak tahu kata ada rasa. Kalau tak ada rasa, takkan dia nak solat? Masalahnya dia tak tahu kata dia ada rasa. Bila dia ada rasa, dia boleh khusyuk. Sagi sombong mai. Bila dia rasa, dia boleh dekat. Sombong sampai. Teruk orang ada rasa ni kalau tak jaga betul. Okey. Bila kita tak ada rasa, kita jadi tak seronok, maka automatik kita dah berbalik kepada dia. Sebab yang menyeronokkan, yang bagi rasa lega tu dia. Sempurnalah ketika tu, cuma dari segi kehambaan tak syok. Tak syok. Mana ada syok, tak ada karan. Tak ada manis lah. Tak manis. Nak manis, apa tu orang kata, hang sendiri dah cukup manis dah. Nak manis apa? Kalau hang
Kalau hang tu tak ada, manis pun tak ada, apa pun tak ada. Ya, silakan, Okey. silakan. Soalan. Kita baca tu, kita bertanya pelan-pelan, kita baca dulu. Okey Ustaz, boleh proceed. Syarah nombor berapa? Nombor 55. Nombor 55. Baik. Kata pengarang kitab Al-Hikam, Syekh Ahmad Ibnu Atha'illah, syarah yang ke-55, kata dia, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qal amalun baraza min qalbi zahidin wala kathura amalun baraza min qabil raghibi. Kata dia, tidak dapat dianggap kecil atau sedikit amalan yang dilakukan dengan ikhlas, dan tidak dapat dianggap banyak atau besar amalan dilakukan dengan seorang yang tidak ada keikhlasan. Apa mudah kita faham? Sesuatu amalan itu tidak bernama amalan, tidak bernilai dari segi amalan tersebut apabila pada dirinya tidak ada pengenalan. Diri yang tidak ada pengenalan bila beramal, amalnya jadi hambar. Amalnya tak bernilai kerana dia tak kenal. Dia tak mengetahui tentang Tuhan. Arah tuju, matlamat dan tujuan amal dia tak tahu. Dan kenapa amalan itu berlaku dia pun tak tahu. Sebab dia tak mengenal yang induk, yang ini Tuhan dia. Maka tak boleh dianggap kecil pada orang-orang yang beramal dengan dia kenal betul. Walaupun amalan itu nampak sikit dan kecil, tetapi bagi diri orang tu sangat-sangat bernilai di sisi Allah kerana ada padanya konsep ma'rifah, konsep syuhud, mengenal. Dan tidak dinamakan amalan itu hebat. Walaupun dilakukan cukup-cukup hebat, banyak dilaku dengan penuh disiplin, tetapi dia tak kenal. Maka tak berguna amalan tu walaupun banyak. Kemudian dia terang di sini. Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi SAW dan menantu baginda dan sahabat baginda, telah berkata, tumpahkan semua hasrat keinginanmu. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah ni, tumpahkan semua keinginan, hasrat keinginan, iaitu kepada usaha untuk diterima amal perbuatanmu, sebab tidak dapat dianggap kecil. Ya, ini sedikit amalan perbuatan yang diterima pakai oleh Allah. Dia kata, Sayyidina Ali kata, pulunlah bagi betul-betul amalan itu jadi ikhlas, bernilai di sisi Tuhan. Amalan yang bila dilihat, bila dipandang, suatu yang membawa kepada kesempurnaan hamba. Carilah jalan nak mendapatkan amal sesempurna tu. Maka jalan dia tak boleh kita temui, melainkan kita kena ada sifat mukhlisin, iaitu orang-orang yang ikhlas. Dan tak mungkin orang itu boleh ikhlas melainkan ada padanya ma'rifah, kenal. Maka kata Sayyidina Ali, cari jalanlah untuk mengenal supaya amalan ini boleh diguna pakai. Amalan menjadi kebaikan untuk diri. Besok amalan menjadi kayu ukur bagi diri seorang terhadap Tuhan. Maka usahakan untuk mendapatkan keikhlasan dalam amalan. Maka firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal perbuatan orang-orang yang bertakwa, ikhlas baginya dan tetap menurut ajarannya. Nampak? Tuhan hanya guna pakai peribadatan hamba-hambanya yang mengenal dia, yang tahu tentang dia. Walaupun amalan tu kita nampak macam remeh dan kecil, tetapi pasal ada pada orang, ada si pelaku amal itu
pengenalan, maka sangat-sangat bernilai pada pandangan Allah amalan orang tersebut. Maka kita ni dinasihatkan untuk selalu mencari jalan untuk mendapatkan sebaik-baik keikhlasan dalam kita beramal. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang alim yang mengerti dan ikhlas, yang ini tidak berhajat kepada yang lain, lebih baik dari ibadat orang-orang ahli abid sepanjang malam. Bangun orang ahli abid, ahli ibadat, sepanjang malam tu dia bangun, dia mengerjakan ibadat-ibadat yang dia rasa dia nak buat sunat ataupun yang fardu. Sepanjang malam, tetapi tak ada pada diri dia ma'rifah, maka tak bernilai seperti orang alim yang ada ma'rifah dengan dia beramal 2 rakaat saja sembahyang sunat. Sebab tu Nabi abanglah, samakah mereka yang alim dengan yang jahil? Tentu tak sama. Alim apa tu? Alim tentang Tuhan, alim tentang pencipta tu. Dia alim tentang pencipta, baru dia boleh alim tentang diri dia. Kalau tidak, macam mana dia nak mengetahui tentang diri dia? Kalau tentang Tuhan itu dia tidak ketahui. Maka beruntunglah orang yang alim, orang yang ada ilmu, bila beramal, amalannya menjadi amalan yang berkesan untuk diri dia. Kerana amalan yang disusuli atau amalan yang dilakukan dengan ada padanya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Abu Sulaiman Al-Darani bertanya kepada Ma'ruf Al-Kharki, mengapa orang-orang itu kuat? Yang ini taatnya sampai sedemikian rupa banyaknya. Tanyalah si Sulaiman ni kepada sahabatnya Abdullah ni, aku heran tengok orang-orang buat amal ni hebat sungguh. Iaitu taat dia yang sangat-sangat taat. Jawab Ma'ruf, kerana mereka telah membersihkan hati daripada cinta kepada dunia. Orang-orang macam ni, dia tak ada kepada benda lain selain daripada Allah. Bukan bererti dia buang dunia dah. Setelah dia mengenal Tuhan, dunia tidak ada nilai untuk diri dia. Kalau ada, disebabkan Tuhan itu. Kalau ada, disebabkan dia mengenal Tuhan itu, baru dunia itu bernilai bagi dia. Maka kenapa mereka-mereka ni tanya Ma'ruf, tanya Abu Sulaiman dekat Ma'ruf, hebat taat mereka, pulun betul, buat sungguh-sungguh. Sebab mereka bukan jenis hubud dunia. Apa dia? Menyintai sesuatu selain daripada Allah itu lebih kuat daripada Tuhan itu sendiri. Iaitu membersih diri mereka daripada cinta kepada selain daripada Allah, selain daripada Tuhan. Andaikan masih ada sedikit cinta dunia, tidak akan diterima dari mereka amal perbuatan itu. Kalau kita cinta dunia, bukan benda dunia, keduniaan, apa saja yang hati suka, apa saja yang nafsu suka, dia panggil keduniaan. Sehingga kita tak melihat keindahan di balik dunia yang kita tengok yang Allah tunjuk. Supaya kita terus kembali kepada Tuhan. Kita tak tengok yang tu. Kita tengok indah dunia tu di kaca mata kita. Maka seandainya kita tak boleh memiliki sedikit pun daripada perasaan memahami bahawa dunia ini bukanlah tempat untuk kita berhenti. Dunia ini bukan tempat untuk kita nak bergantung, nak mengharap. Selama tak ada yang tu, kita jadi manusia yang bukan hubud dunia. Dan tidak akan diterima dari mereka amal perbuatan itu. Sebab ada tujuan lain. Biasanya ahli cinta dunia ni ada tujuan lain dalam hidup mereka. Ada benda lain yang mereka nak. Hatta kalau mereka semayang, mereka berkehendakkan syurga. Tak bolehkah kita berkehendakkan syurga? Boleh. Tapi yang kita duk kata lillahi ta'ala tu nak pergi sumbat. Tak mana? Berbetulankah perkataan kita dengan apa yang ada di hati kita? Berbetulankah? Kalau tak berbetulan, tentu kita dah jadi munafik pula. No?
Seorang soleh mengeluh kepada Abdullah Al-Quraisy bahawa dia telah berbuat berbagai amal kebaikan tetapi belum dapat merasakan lazat amal kebaikan itu dalam hatinya. Jawab Abu Abdullah Al-Quraisy, kerana engkau masih memelihara peteri iblis, iaitu kesenangan dunia, dan lazimnya ayah itu selalu berziarah kepada putranya. Hang masih duk seronok dengan benda-benda yang bawa bagi hang lupa Tuhan. Hang seronok, hang tengok, hang tak boleh mengingati Allah kerana seronok hang benda-benda tu, maka dia akan tetap jadi manusia yang tak boleh rasa manis dan seronoknya amalan. Pasal apa? Tuhan dia tak lihat dan dia tak kenal. Tuhan tak akan jadi matlamat dan tujuan hidup. Maka sampai bila pun kita tak akan merasa seronok bila beramal. Maka kata Abdullah ni, kerana hang pelihara peteri iblis. No, apa dia tu? Hang duk pegang gam iblis dengan diri hang. Pasal apa? Pasal iblis ni dia suka buat bagi manusia jauh daripada Allah. Maka kalau kita menyintai dunia, kita pegang gam dia, susah nak lekat, susah nak buang. Dan dia bagi apa nama, kiasan. Biasanya seorang ayah dia akan bersama dengan putranya. Biasanya kita akan cinta dengan apa-apa yang boleh menyeronokkan hati. Seandainya kita tak menyintai Allah, kita tak mengetahui tentang Allah, pastinya kita menyintai yang lain. No? Allah a'lam. Ya, mari kita duduk sesi soal jawab. InsyaAllah. Hello? Hello. Dah kah? Ada. Sengak. Okey. Okey Ustaz. Ya. Bagi jelas sikit Ustaz, Muhammad yang kita duk saksi pada kalimah syuhud Ustaz. Muhammad yang kita, Aku bersaksi. aku bersaksi akan kebenaran apa yang dipandang Allah terhadap kekasihnya, iaitu yang bernama Muhammad, atas sifat puji dia. Dia zahirkan dalam bentuk sifat. Maka kita melihat kebenaran yang ada pada diri kita tentang Tuhan tu. Maka Muhammad itulah Muhammad yang Nabi kata telah kami tinggalkan kepada kamu dua. Satu kitab Allah, satu lagi sunnahku. Sunnahku yang mana? Yang mengetahui tentang Tuhan, yang merasai tentang Tuhan, yang meyakini tentang Tuhan. Muhammad yang itulah yang kita kena tahu Muhammad tu. No? Akhlak dan kepribadian dia, diri dia, perasaan dia, hal ehwal hati dia terhadap Tuhan. Muhammad itulah yang ada dekat semua makhluk yang bernama manusia. Jadi Muhammad tu Tuhan dah letak kat kita. Tengoklah dia, bagilah kenal betul-betul. Okey. Ni duk kenal Muhammad lain. Kan? Muhammad ni, Muhammad yang ada kat hang buat tak tahu. Bagi dengan cawan ni orang tak. Ustaz, nak minum kopi. Boleh, sila. Okey. Okey, cara nak kenal ni, cara nak tengok Muhammad ni betul-betul Ustaz. Tak faham lagi. Faham ni. Mana abang? Celik mata pagi-pagi ingat siapa dulu. Bangun celik tu ingat siapa dulu. Jawab soalan tu saya boleh beritahu lah Muhammad tu guna. Bangun tidur nasi lemak daun pisang ingat lu. Hak tu Jebon. Hak tu bukan Muhammad, itu Mak Jebon. Bangun tidur ingat benda lain dulu. Orang bangun tidur ingat apa dulu? Ingat telefon Ustaz. Dia tu Muhammad pun dia panggil. Sama dengan Muhammad Ketum. Itulah pasal. Ustaz, bangun-bangun rasa berat hati, susah hati Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Bangun-bangun rasa berat hati, rasa susah hati. Maka melazimilah dia hidup dengan diri. Tak hidup dengan rahmat. Tak hidup dengan kecintaan, hidup dengan diri. Tuhan dah duduk dengan dia ni berzaman dah.
Tak pernah dia nampak yang ringan. Tak pernah dia nampak yang indah. Asyik-asyik nampak diri dia. Asyik-asyik nampak berat dia. Maka dia hidup bukan dengan Tuhan orang macam ni. Silakan. Soalan. Tanya. Okey Ustaz, saya tengok. Macam mana nak tahu Muhammad tu berdiri ke tak berdiri kat kita? Cuba tengok peradaban kita sendiri, peradaban diri kita yang halus-halus ni, cuba tengok. Bila kita nak makan, apa yang kita kenal? Bila kita tidur, apa yang kita kenal? Muhammad dia peradaban halus-halus ni cukup ada kat dia. Bila dia dapat berehat, apa yang dia nampak? Bila dia dapat rezeki, apa yang dia tengok? Inilah peradaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kepekaan dia bila bercerita tentang zat Allah. Bila bercerita tentang diri Tuhan, atas sifat dia. Diri Tuhan atas perbuatan-perbuatan dia. Bagaimana reaksi dia? Dia tahulah dia tu ada dah, menanggung dah Muhammad ni. Baik. Soalan. Ustaz. Siapa gerangan? Najib tadi. Ya, Najib, silakan. Sebab apa lah ni saya makin senang nak marah. Lagi saya tak mau marah, lagi cepat dia marah. Tapi bila marah sekejap tu, dia teringat balik. Macam dia beringat balik. Sebab apa? Sebab apa cerita Ustaz? Okey, marah atas apa? Marah atas apa biasanya? Macam-macam lah, kadang-kadang benda-benda kecil pun jadi nak marah. Okay. Marah dekat orang lah, bukan marah kat orang. Okey. Lani nak tanya Najib. Ya. Nanti jawab ikhlas kat saya, okey? Ya. Najib pernah buat silap, pernah tak Tuhan marah? Tak pernah lagi. Kalau tak pernah, Najib tak malu lah duk marah-marah orang. Malu ke? Tapi mana boleh juga, tak boleh juga, kena malu. Malu. Tapi tak boleh nak kontrol. Kalau tak boleh nak kontrol, bermakna Tuhan nak bagi Najib duk proses mujahadah, proses jihad. Jihad Najib paling besar sekarang ni, cuba mententeramkan diri daripada marah. Sebab kata Sayyidina Ali, orang yang paling gagah atas dunia ni bukan yang boleh tumbuk batu jadi bedak. Orang yang paling gagah bukan boleh angkat konkrit. Orang yang boleh kata Sayyidina Ali dalam sebut dia adalah orang yang dapat kemarahan ketika dia marah. Itu yang paling kuat sekali dalam dunia ni. Jadi, apa yang paling kuat? Bila Tuhan uji kita dengan amarah, kita dapat membendung dia. Maka orang tu sangat kuat jihad dia. No? Ya, insyaAllah. Malam semayang. No, ya, besok orang pula cerita aku bangun semayang tahajud. Tanya dia, hang boleh tahan marah? Kalau hang marah, suruh bangun mengarut ya. Ya Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Baik, sama Haji, sama. Minta maaf lah, saya kadang-kadang jawab kasar sikit. Pasal apa? Nak bagi celik, tidak tidur ni Pak ni. Boh je Ustaz, boh. Lagi suka Ustaz. Lagi kena. Ramli. Sudah betul. Tanya. Soalan apa? Tanya kan? Tuan-tuan Okay, tak tanya? Saya tak tahu. Tuan-tuan tanya? Tahu tu pemain. Tuan-tuan tak tanya? Saya tak tahu. Okey Ustaz, ni daripada Cik Man. Ustaz, saya pernah tengok huraian Kursani dalam video ceramah Ustaz. Besi Kursani tu apa sebenarnya Ustaz? Okey. Lah ni saya nak tanya pula. Apa penting besi Kursani kalau pada material?
Bersih kursani yang disebutlah tu lebih kepada kita punya spiritual, jiwa yang kental dengan segala dugaan yang Tuhan letak, tanpa ada rasa jemu untuk ulang-ulang buat, walaupun siksanya bukan main. Maka itulah kenyataan besi yang sangat kuat, jiwa yang sangat kuat. Besi kursani lain tu nak buat apa? Boh dengan api lebong juga. Boh dengan api lebong juga. Dia tak perlu api kecil. Biasa-biasa dia boh api besar, lebong. Kan? Kalau kita kata besi kursani, nilai-nilai besi biasa ni, baik ambil meteorite atau ambil asteroid, hak tu besi betul. Hak tu besi solid tu daripada bintang. Nak buat apa sampai masa musnah juga. Tapi jiwa yang dengan Allah, jiwa yang kental dengan Tuhan, hang mai cabaran apa pun tak heran. Tu kursani tu Pasal apa? Okay. Minat kat besi kursani sekali Tuhan tinggal. Betul. Jenuh nak keluar pula situ Ustaz. Kursani pula 3-4 tahun pula tahun tu letih. Quran kecil je pun dah jadikan manusia terhijab daripada Tuhan dia berzaman-zaman. Dengan Quran kecil ya. Dia tak tahu apa yang paling bernilai dalam hidup dia tak tahu. Maka kalau nak tahu apa dia besi kursani, jiwa seorang hamba yang sangat kental dalam hidup dia melalui berbagai-bagai ujian Allah, melalui berbagai-bagai saringan, tidak termasuk COVID, untuk memastikan dia sentiasa dapat detect, mengesan Tuhan dalam semua aspek hidup dia. Itu jiwa yang dimaksudkan besi kursani. Okey. Alright. Okey Ustaz. Soalan daripada AD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya boleh ke kenal Tuhan? Macam mana? Boleh ke kenal Tuhan sedangkan hakikatnya memang tak boleh nak kenal? Okey. Lah ni, siapa yang bertanya nama apa? Eddie. Eddie, boleh dah Eddie kenal diri Eddie? Kalau Eddie boleh kenal diri Eddie, pasal apa diri Tuhan yang mencipta Eddie tak kenal? Semua yang Eddie tengok ni Tuhan punya. Solid Tuhan punya. Macam mana tak kenal Tuhan? Sedangkan apa yang kita tengok ni dia punya kenal. Macam mana Ustaz? Paling tidak Eddie tengok diri Eddie tahu dah Tuhan itu alim. Tak kenal kau kata Tuhan alim? Cuma yang Eddie nak masukkan di sini nak tengok tubuh. Jangan jumpa. Tubuh Tuhan takkan jumpa lah. Yang dia kata kenal bukan kenal tubuh tu. Kenal yang tersembunyi di balik tubuh tu. Kenal tu. Kenal yang mana? Kenal yang mengenal tu. Yang bagi kenal. Bolehlah jawabnya, boleh. Mesti boleh. Yang Eddie kata, sedangkan hakikat diri dia saja tahu. Takkan dia buat diri kita mai dari yang lain. Dia ambil kita dari benda lain, dia buat. Lepas tu dia tinggal kita. Bukankah kita ni mai dari dia? Inna lillah. Mai dari dia. Cuma kita bukan dia. Siapa tak kenal Tuhan pula? Boleh kenal dia hari. Dia mai, dia angkat. Eddie angkat telefon, dia panggil. Hello? Dia panggil Eddie. Apa? Dia tanya. Cuba tengok dia elok. Siapa yang buat urusan ni semua? Cuma yang bertanya tu bukan dia. Tapi cuba tengok elok. Daripada mana tu? Dia sebut terang dah. Inna lillah. Daripada Allah. Ayat ni siapa nak cabar? Kata bukan daripada Allah. Eddie. Okey Ustaz, dia cakap dapat. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Okey, next. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akmal Ustaz. Ya, Amal. Ustaz, cuba terangkan balik Ustaz pasal yang tadi Ustaz cakap pasal bila kita bangun tidur tu, apa yang kita patut kita ingat tu Ustaz? Okey. Akmal bangun tidur. Siapa yang bagi tidur? Allah lah. Siapa yang bagi Akmal bangun tidur? Allah juga. Ada layak tak Akmal minati yang lain? Tak layak lah. Habis tu, kalau dekat situ kita tak boleh ingat kat Tuhan, hal lain. Masalahnya rasa bangun sendiri. Masalahnya rasa tidur sendiri. Yang ni masalahnya. Yang tak boleh nak ingat kat Tuhan awal-awal bangun. Pasal duk rasa tidur sendiri, duk rasa bangun sendiri. Macam mana Tuhan bagi kita tidur? Bila dia hilangkan rasa takut. Dia hilangkan rasa takut dalam diri, kita pun pergi tidur. Dalam hutan pun kita tidur, di dangau pun kita tidur, dalam rumah pun kita tidur. Untuk jiwa, untuk fizikal, dia bagilah sejuk. Macam mana dia bagi sejuk? Dia buat bagi matahari jatuh. Dia buat bagi gelap. Dalam ilmu dia, bila matahari jatuh, bila suasana jadi gelap, oksigen pun banyak. Dan dia mendap. Dan kita ni terapung sikit. Oksigen dah mendap. Gas-gas lain ni banyak. Kita hirup, otak kita tak dapat oksigen cukup, mulut jadi guna. Menguap, lepas tu buat apa? Mengeluh. Sedang dia Tuhan nak bagi mengeluh, dia bagi gelap. Tiba-tiba kita tak tengok gelap tu adalah kasih sayang Tuhan sampai kita boleh lena. Kita tak tengok kata kita letih tu kasih sayang Tuhan sampai boleh bagi kita lena. Pasal apa jadi begitu? Pasal kita duk ingat Tuhan ni di suatu keadaan, suatu tempat je, di keadaan yang tertentu saja. Kita tak pernah tengok Tuhan itu sentiasa wujud, sentiasa ada. Bersifat qidam baqa, bersifat sedia dan kekal. Kalau kasih kekal, kalau kasih sedia, duduk dalam lagu tu. Kita tak tengok yang tu, kita tengok diri kita. Lepas tu celak-celak mata nampak kita. Tak ni yang tak boleh nampak Tuhan di awal hidup. Okey, Man. Jadi yang Ustaz cakap tadi pasal Muhammad tu, waktu dia makan apa semua tu? Ya. Tu, jiwa dia mengharap, jiwa dia memerlukan. Sehingga Allah Ta'ala mewajibkan diri dia. Tuhan mewajibkan zat dia memberi. Kerana jiwa Muhammad yang mengharap tu. Kalau Tuhan tak mewajibkan diri dia memberi, lapar habislah kita semua. Dia wajibkan. Dia tak boleh benda harus. Wajib dia kena bagi. Pasal apa kita tak nampak bila kita makan? Pasal apa kita tak nampak bila kita pakai? Pasal apa kita tak nampak bila kita minum? Minum air ketum ke, air bateri ke, tetap kita tengok Tuhan tu bagi. Baik Ustaz. Baik. Sorry Mak, saya gasak betul-betul ya. Tidak dapat faham. Tak apa Ustaz. Tenang masuk kata. Okey, soalan daripada Cik Man 37. Ustaz, zuhud tu apa Ustaz? Sekejap. Zuhud adalah tidak bergantung dengan apa-apa pun. Walaupun dianugerahi kekayaan dunia, dianugerahi dengan kehebatan. Oleh kerana jiwanya jiwa orang zahid, maka dia tak bergantung dan tak harap dan tak ada perasaan, tak ada apa pun. Kerana dia bergantung kepada Allah. Contoh, zuhud. Ada duit, tapi bukan duit yang menyenangkan. Bukan duit yang mengembirakan. Zuhud bukan menolak duit. Saya tolak duit pula, tak mau duit sebab zuhud. Tak mau main kat saya mau. Kan? Zuhud ni orang yang ada dunia tapi dia tak nak bergantung dengan dunia. Dia tak heran. Macam mana mudah faham zuhud ni? Ada tak apa. Tak ada pun tak apa. Pasal apa? Dia melihat pada asal kejadian dia dulu, bukan ada apa pun. Dan dia melihat pula pada akhirnya diri dia tak ada apa juga. Mai kosong,
balik pun kosong. Tapi bila ada, kenapa yang ada tu menjadikan dia serba salah? Pasal dia tahu dan dia tak ada apa. Dan Tuhan berkata, dan kami dapati kamu datang kepada kami bersendirian. Seperti mana kami jadikan kamu pada mulanya. Pasal apa kita nak kena usaha hati? Bila tak ada usaha hati atas dunia, tu nama dia zuhud. Bukan bererti buang dunia dah. Okay, clear. Alright. Okay, Ustaz, soalan daripada Syamim Abdullah. Ustaz, makin lama kita hidup, makin banyak umur, makin tebal fitnah dunia yang menghijab hubungan hati kita dengan Allah dengan sebetulnya. Macam mana nak selamatkan diri dari lalai dan risaukan perkara dunia, Ustaz? Lagi lama kita hidup, bukan lagi banyak umur, lagi kurang lah umur. Tuhan tetap dah 100 tahun. Berkurang 90, 80, 70, 60, 50 sampailah 2 hari lagi nak mati. Bukan umur tambah dah, umur kurang. Masalahnya kita duk ingat umur tambah. Tak tambah, dia berkurang. Umur telah tetap. Umur kita Tuhan bagi 60 tahun je. Dia berkurang lah, tinggal 59 tahun, tinggal 58 tahun. Tapi pengiraan kita ni selalu tambah, bukan tambah, kurang. Bila kita ada ingat duk tambah, kita punya suspend pun kurang. Bila kita ingat berkurang, kita kena suspend lebih. Okey, Ustaz. Macam mana nak selamatkan diri daripada lalai tu tadi, Ustaz? Macam mana nak selamatkan diri daripada lalai? Tuhan kata, ada akai, pakai. Jangan ada akai, tak mau pakai. Macam mana nak pakai akai? Bergantunglah dengan semua panca indera yang Tuhan bagi. Tak lalai lah. Bila tengok pokok bunga mawar, melihat kepada kesungguhan Allah atas sifat kasih sayang dia sungguh-sungguh nak menyatakan cinta daripada kita sehingga dia menerbitkan bunga mawar. Mata yang tengok, akal yang fikir, oh ni kecintaan Tuhan. Layaknya bila tengok bunga mawar, manusia terus mengingati Allah akan kesempurnaan sifat kasih sayang Allah. Maka tak lalai lah orang tu. Setiap detik dia hirup nafas dia. Dia tahu kesempurnaan Tuhan letak untuk dia bernafas. Nitrogen, hidrogen, oksigen, helium, carbon dioxide. Semua Tuhan buat ni. Memudahkan untuk dia hidup, menikmati nikmat hidup. Maka kalau akal dia sempurna, di balik pernafasan dia, bernafas sehari-hari 40,000 kali itu, dia akan jadi orang yang sangat ingat pada Allah. Malah sebelum bernafas, dia dah merasa takut nafas dia jadi nafas yang lalai kerana dia rajin banyak berfikir. Tuhan kata mereka ini bila diberi akal tak mau berfikir. Tengok, tak mau fikir. Rajin duk fikir, mesti detect. Kita boleh detect dengan bunyi, kita boleh detect dengan getaran, kita boleh detect dengan pandangan, kita boleh detect dengan rasa. Semua tu Tuhan lengkapi kat kita supaya kita boleh kesan Tuhan. Dan Tuhan bagi amaran 32 kali. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat aku bagi kat hang. Apa lagi yang tak boleh bagi hang kenal aku? Apa lagi? Aku bagi kat hang macam-macam. Pasal apa hang tak kenal aku? Dia bagi warning kat kita. Nikmat aku yang telah kuberikan kepada kamu yang mana lagi nak kamu dustakan? Apa lagi yang tak betul? Sampai kita tak boleh kenal Tuhan tu. Tak boleh ingat kat Tuhan. Apa lagi yang tak betul? Daripada tak ada kaki, dia bagi kaki. Apakah dengan kaki kita teringat kat Tuhan? Daripada tak ada mata, dia bagi mata. Daripada tak ada mulut, dia bagi mulut. Apakah semua panca indera ni menyebabkan kita tak ingat kat Tuhan? Besok jawab. Kalau tak ingat kat Tuhan tak apa. Tapi tak ingat kat Tuhan, lah benda lain boleh ingat. Benda lain tak payah suruh pulun. KFC, McDonald, pizza, apa segala mak nenek, tolak sampai kembung perut-perut. Yang duk bagi kita rasa kita tak nak ingat. Bolehkah kita buat alasan untuk jadi tak boleh ingat? Nak cari macam mana kita nak buat? Otak hang duk fikir benda lain boleh, fikir pasal Tuhan hang tak boleh. Bagi kayu lagi orang tahu. Contohlah. Sorry ya, bukan nak marah tapi tak marah lah. Okey Ustaz, soalan seterusnya. Ustaz, ada orang tak boleh tidur sebab dia takut
dia takut. Contoh ada sakit anxiety. Ini ketakutan yang berlebihan. Macam mana tu Ustaz? Dia takut ke apa? Dia takut kerana dirinya lalai pada Allah. Layak takut macam tu. Tapi takut sebab lain pada Tuhan tu takut akan membinasakan dia. No. Yang dia perlu takut ada anxiety terhadap Tuhan. Takut dia bimbang, dia takut, dia risau, dia lupa. Dia takut dia lupa kat Tuhan setiap saat hidup dia. Takut yang sangat-sangat. Takut macam ni sangat-sangat memberi dia kebahagiaan. Tapi kalau takut selain daripada tu, takut yang membawa parahlah hidup dia. Maka hindarkan daripada takut macam tu. Okey. Alright. Soalan daripada Cik Man juga 37. Ustaz, apa maksud dengan bismillah? Kenapa Rasulullah kata setiap perkara elok bermula dengan bismillah? Bismi itu nama aku. Siapa dia? Allah. Kan? Contohlah saya bagi Man 51, Man 61 berapa? 51. Okey. Okey. Man 30. Man 30. Okey. Dengar sini. Dengar sini Man. Ratus tinggal berapa? Tinggallah 110. National speed limit. Okey. Sampai dekat polis tu pun minta lesen.